Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi dengan Cikgu Yang Izam. Mari belajar sains bersama dengan saya. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar bab 1 iaitu mikroorganisma. Standard kandungan adalah 1.2 mikroorganisma berfaedah. Standard pembelajaran adalah mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan dan menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Mari kita lihat aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Terdapat 3 aplikasi iaitu dalam bidang, mari kita lihat secara detail. Okey. Aplikasi yang pertama berkaitan dalam bidang perindustrian, yang kedua pertanian dan juga perubatan. Mari kita lihat dengan lebih terperinci. Dalam bidang perindustrian iaitu minuman seperti Lactobacillus bulgaricus, barangan kulit Bifidobacteria species dan Lactobacillus subtilis. Dan dalam pembuatan makanan seperti yeast. Dalam bidang pertanian seperti pencernaan haiwan iaitu Bifidobacteria species dan bakteria penitritan iaitu Nitrobacter species dan Nitrosomana species. Dan dalam bidang perubatan seperti pembuatan hormon iaitu insulin seperti DNA recombinant E. coli, antibiotik seperti penicillin chrysogenum, dan juga pembuatan vaksin seperti rotavirus, salmonella species dan juga poliovirus. Mari kita lihat potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Seterusnya, apakah larutan pembersih ekoenzim? Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Seperti gambar foto 1.7, larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Gambar A menunjukkan larutan pembersih ekoenzim untuk mengelak cermin, manakala B bahan pencuci kimia seperti pencuci pinggan mangkuk. Mari kita lihat perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan kimia, iaitu bahan pencuci kimia. Dari segi aspek proses penghasilan, larutan pembersih ekoenzim adalah melalui proses penapaian sisa pertanian. Enzim dalam ekosistem menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Larutan pembersih ekosistem mudah digunakan di mana dia tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Dari segi saliran tersumbat, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran, dan larutan pembersih ekoenzim mempunyai kos yang rendah dan penghasilan sisa kurang.
serta mesra alam. Manakala bahan pencuci kimia, penggunaan bahan kimia digunakan dalam proses penghasilan. Tindakan terhadap lemak dan gris, sulfatan dalam bahan pencuci kimia mengimbaskan lemak dan gris kepada buih. Bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Buih yang dihasilkan oleh sulfatan menyumbangkan saliran. Juga bahan pencuci kimia mempunyai kos yang tinggi, bahan penghasilan sisa yang banyak dan juga mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, serum bakteria Lactobacillus species. Serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Mari kita lihat kegunaan serum bakteria Lactobacillus species. Yang pertama, untuk menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, merawat sisa kumbahan, membuat kompos, menghasilkan enzim dan memajukan industri perikanan. Praktis formatif selepas pengajaran saya tadi. Soalan pertama, namakan dua contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang yang berikut. A. Perubatan, B. Pertanian, C. Perindustrian. Jawapan adalah A. DNA recombinant E. coli, Penicillium chrysogenum. B. Bifidobacteria species, Nitromonas species dan Nitrobacter species. C. Yeast, Lactobacillus bulgaricus dan juga Bifidobacteria species. Praktis formatif soalan kedua, nyatakan dua contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma tersebut. Jawapan adalah contoh makanan yang pertama roti, mikroorganisma yang digunakan adalah yeast. Contoh makanan kedua yogurt, mikroorganisma adalah Lactobacillus bulgaricus. Formatif soalan ketiga, A. Apakah ekoenzim? B. Berikan dua kegunaan ekoenzim. Jawapan adalah A. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sisa sayuran-sayuran yang diolah melalui penapaian. B. Berikan dua kegunaan ekoenzim. Jawapan adalah merawat air sisa dan sisa kumbuhan, meminimumkan sisa pertanian seperti sisa buah-buahan dan sisa sayur-sayuran, dan juga membuat larutan pembersih. Mana-mana dua jawapan. Untuk formatif soalan keempat, A. Raja satu menunjukkan sejenis bakteria. Namakan jenis bakteria ini. Jawapan adalah Lactobacillus species. B. Berikan tiga kegunaan bagi serum yang dihasilkan menggunakan bakteria yang dinyatakan dalam soalan 4A. Jawapan adalah menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan, membuat kompos dan juga memajukan industri pertanian. Mana-mana tiga jawapan.
Sekian dahulu perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih, jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel cikgu, like dan komen ya.